Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hafizah Cik Hama, nombor matrik 22041760 dari kos Diploma Syariah dari Kolej Universiti Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra. Alhamdulillah, syukur saya panjatkan kehadrat Allah SWT dengan limpahan rahmat serta nikmat masa, nyawa, tenaga yang dianugerahkan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugasan individu yang bertajuk Peranan Pendakwa Syariah di Mahkamah Syariah. Pertama sekali, saya ingin mendedikasikan ucapan perhargaan ini kepada pensyarah saya Dr. Muhammad Azhar bin Abdullah kerana dengan tunjuk ajar serta bimbingan darinya telah membuka ruang kepada saya untuk menyiapkan tugasan ini dengan jayanya. Di dalam sistem kehakiman syariah, pendakwa syariah memainkan peranan penting sebagai pegawai awam yang menyiasat dan mendakwa ke atas kes-kes jenayah syariah di mahkamah syariah. Mereka bertanggungjawab bagi memastikan undang-undang syariah dilaksanakan serta menjaga keadilan dalam sistem kehakiman syariah. Konsep keadilan pula telah diperjelaskan seperti mana yang dinyatakan di dalam Al-Quran, iaitu menurut firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 58 yang bermaksud, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyerahkan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu berhukum dengan adil. Selain itu, penekanan konsep keadilan dalam melaksanakan pendakwaan dapat dilihat melalui firman Allah SWT di dalam surah An-Maidah ayat 42 yang bermaksud, dan jika kamu menghukum perkara mereka, maka hukumlah perkara itu di antara mereka yang adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang adil. Melalui bukti kedua-dua ayat Al-Quran ini, jelaslah menunjukkan betapa pentingnya bagi orang Islam untuk menjalankan semua prosedur pendakwaan dengan bersandarkan prinsip keadilan, baik bagi pihak pendakwa maupun peguam bela tertuduh. Memastikan kedua-dua pihak mendapat keadilan dalam kes ini adalah menjadi keutamaan mahkamah syariah untuk memulakan proses ini. Mahkamah Syariah akan mendengar dan menilai keterangan dan hujah daripada kedua-dua pihak yang akan mensabitkan tertuduh dan pihak yang akan meragukan dan menafikan pertuduhan. Justru secara amnya, tugas pendakwa syariah di Mahkamah Syariah adalah untuk menegakkan undang-undang syariah, melindungi kepentingan umum dan memastikan sistem kehakiman syariah yang adil. Pelantikan dan kuasa pendakwa syari'i. Peranan utama seorang pendakwa syari'i ialah melaksanakan pendakwaan bagi kesalahan jenayah syariah di mahkamah syariah. Pendakwaan di mahkamah syariah adalah berpandukan 3 undang-undang utama, iaitu Undang-Undang Tata Cara Jenayah Syariah, Undang-Undang Keterangan Mahkamah Syariah dan Undang-Undang Kesalahan Jenayah Syariah. Selain itu, terdapat juga arahan amalan yang dikeluarkan oleh Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia sejak tahun 2000 serta arahan Ketua Pendakwa Syar'i Negeri yang telah diterima pakai di seluruh negeri sejak tahun 2008. Ia lebih bersifat arahan kerja bagi memudahkan tugas pendakwa syari'i. Ketua Pendakwa Syari'i dilantik oleh pihak berkuasa agama setiap negeri masing-masing. Berdasarkan Seksyen 58 Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam, Wilayah-Wilayah Persekutuan APUUIWP 1993 di dalam bahagian pendakwaan dan perwakilan peruntukan pelantikan pendakwa-pendakwa syari'i dan pegawai-pegawai penguatkuasa agama adalah melalui yang pertama, yang di-Pertuan Agong YDPA boleh atas nasihat menteri melantik seorang yang berkelayakan menjadi Hakim Mahkamah Tinggi Syariah menjadi Ketua Pendakwa Syari'i. Kedua,
Ketua pendakwa syar'i hendaklah mempunyai kuasa yang boleh dijalankan menurut budi bicaranya bagi memulakan, menjalankan atau memberhentikan apa-apa prosiding bagi sesuatu kesalahan di hadapan mahkamah syariah. Ketiga, ketua pendakwa syar'i bolehlah melantik orang-orang yang layak dan sesuai daripada kalangan anggota perkhidmatan awam persekutuan menjadi pendakwa-pendakwa syar'i yang hendaklah bertindak di bawah kawalan dan arahan ketua pendakwa syar'i dan boleh menjalankan semua atau mana-mana hak dan kuasa yang terletak pada yang boleh dijalankan oleh ketua pendakwa syar'i sendiri. Yang keempat, majlis boleh melantik daripada kalangan anggota perkhidmatan awam persekutuan seorang ketua pegawai penguatkuasa agama dan pegawai-pegawai penguatkuasa agama untuk menjalankan penyiasatan kesalahan-kesalahan di bawah enakmen atau di bawah mana-mana undang bertulis lain yang menetapkan kesalahan-kesalahan terhadap rukun-rukun agama Islam. Dari segi tugas pendakwaan pula, menurut ATJSWP 1997 Seksyen 181, Ketua Pendakwa Syar'i hendaklah mempunyai kawalan dan arahan ke atas segala pendakwaan dan prosiding jenayah di bawah Akta ini. Seksyen 182, Ketua Pendakwa Syar'i hendaklah hadir sendiri atau diwakili oleh pendakwa syar'i. Selain itu, dari segi peraturan dan penguatkuasaan merujuk kepada arahan Ketua Pendakwa Syar'i 2011. Arahan ini merupakan satu garis panduan bagi tugas pendakwaan undang-undang syariah yang dibuat untuk semua pendakwa syar'i seluruh Malaysia. Arahan ini telah dipersetujui oleh mesyuarat Ketua Penguatkuasa Agama dan Ketua Pendakwa Syar'i seluruh Malaysia dan persidangan ketua-ketua Jabatan dan Majlis Agama Islam Negeri seluruh Malaysia. Kandungan arahan ini merangkumi 8 bahagian iaitu bahagian permulaan, penyediaan buku daftar dan buku rekod, penerimaan dan penyemangatan kertas siasatan, prinsip pendakwaan, penyediaan pertuduhan, prosiding pendakwaan dan perbicaraan, rayuan dan bahagian Secara prinsipnya, arahan ini banyak merujuk kepada pendakwa syar'i. Adakah anda tahu apakah yang dimaksudkan dengan pendakwa? Jadi, saya akan memberikan definisi pendakwa melalui 3 aspek yang berbeza, iaitu yang pertama, menurut bahasa adalah perkataan dakwah ataupun al-dakwah, ialah istilah yang digunakan bagi sesuatu yang didakwa. Dari sudut lain, ia juga memberi makna sebagai menerima atau mencerita. Selain itu, dari sudut bahasa juga adalah perkataan yang dimaksudkan oleh seseorang untuk mengemukakan hak ke atas orang lain ataupun membuat tuntutan dan harapan. Yang kedua, menurut Kamus Dewan edisi keempat, definisi bagi dakwa dapat ditakrifkan sebagai aduan, tuntutan ataupun tuduhan yang dikemukakan di mahkamah. Selain itu, orang atau pihak yang mendakwa itu pihak yang dijangka memanggil lebih daripada 20 orang saksi, dan di dalam istilah bahasa Melayu dalam bidang agama Islam bermaksud orang yang mendakwa ke atas orang lain berdasarkan saksi tertentu. Ketiga, dakwaan menurut istilah merujuk kepada kata-kata yang diterima oleh hakim. Walau bagaimanapun, takrifan ini merangkumi semua perkataan yang hakim terima seperti pengakuan ikrar, persaksian, syahadah. Selain itu, istilah dakwaan boleh ditakrifkan dengan lebih jelas sebagai istilah yang digunakan oleh pendakwa untuk memberitahu hakim bahawa seseorang itu mempunyai hak yang berada dalam pegangan orang lain secara mutlak. Prosedur dan asas pendakwaan di Mahkamah Syariah melibatkan beberapa pihak utama termasuk pendakwa, hakim, saksi dan tertuduh. Proses pendakwaan bermula dengan penyelidikan awal oleh pihak berkuasa syariah. Jika ada bukti yang mencukupi untuk mendakwa seseorang, pendakwa akan mengeluarkan surat dakwaan yang merujuk kepada pelanggaran undang-undang Islam yang didakwa. Surat dakwaan ini akan diberikan kepada tertuduh dan juga kepada mahkamah untuk memulakan proses pembicaraan.
Dalam perbicaraan di Mahkamah Syariah, pendakwa akan memanggil saksi-saksi untuk memberikan keterangan mengenai kes tersebut. Saksi-saksi ini boleh termasuk individu yang menyaksikan perbuatan tersebut atau mereka yang mempunyai pengetahuan tentang kes tersebut. Pendakwa akan menggunakan keterangan saksi-saksi ini sebagai bukti untuk menunjukkan kesalahan tertuduh. Selain itu, pendakwa juga boleh menggunakan bukti-bukti lain seperti dokumen, rekod ataupun barang bukti fizikal yang berkaitan dengan kes tersebut. Bukti-bukti ini perlu sah dan relevan dengan kes yang didakwa. Pendakwa akan menyediakan argumen berdasarkan bukti-bukti ini untuk membuktikan kesalahan tertuduh. Setelah pendakwa selesai menyampaikan kes mereka, tertuduh akan diberikan peluang untuk membela diri. Tertuduh boleh mengemukakan alasan untuk membantah dakwaan yang dibuat oleh pendakwa. Tertuduh akan boleh memanggil saksi-saksi sendiri untuk memberikan keterangan dalam pembelaannya. Selepas kedua-dua pihak telah menyampaikan hujah mereka, hakim akan membuat keputusan berdasarkan bukti dan argumen yang telah dikemukakan. Hakim akan menimbangkan semua faktor yang relevan dan membuat keputusan berdasarkan undang-undang Islam yang berkenaan. Jika tertuduh didapati bersalah, hakim akan menetapkan hukuman yang sesuai mengikut undang-undang Islam. Jadi, pendakwaan kes-kes mal dan jenayah di Mahkamah Syariah melibatkan proses perbicaraan dan penuntutan terhadap individu yang didakwa melakukan pelanggaran undang-undang Islam. Pendakwa memainkan peranan penting dalam mengumpulkan bukti-bukti dan menyediakan argumen untuk menunjukkan kesalahan tertuduh. Proses ini melibatkan proses awal, perbicaraan dan pengambilan keputusan oleh hakim. Ia bertujuan untuk memastikan keadilan dan pematuhan terhadap undang-undang Islam. Antara isu yang saya ingin kemukakan adalah ajaran sesat Harun bin Mat Sa'ad pada tahun 2013. Namanya adalah Harun bin Mat Sa'ad atau dikenali sebagai Tuhan Harun yang berumur 47 tahun yang menghadapi 10 pertuduhan mengikut enakmen pentadbiran agama Islam dan adat Resam Melayu Pahang 1982 di Mahkamah Rendah Syariah, termasuk menyebarkan ajaran sesat dan menghina agama Islam dengan mengaku sebagai Tuhan. Dan pada 24 April lalu, Harun didakwa atas satu pertuduhan di Mahkamah Tinggi Syariah. Hakim Syar'i Abdul Wahid Muhammad Ali Al-Faqwi mengeluarkan waran itu selepas permohonan ini dikemukakan Ketua Pendakwa Syar'i Negeri Salahuddin Abdul Manaf. Tertuduh tidak mengaku bersalah terhadap semua pertuduhan disebabkan dengan ikat jamin RM15,000 bersama 2 penjamin. Peruntukan berkaitan ajaran sesat di bawah enakmen kesalahan jenayah syariah ialah mengembangkan doktrin agama DSP Seksyen 5 yang menegaskan mana-mana orang yang mengembangkan doktrin atau kepercayaan agama selain daripada doktrin atau kepercayaan agama Islam di kalangan orang beragama Islam adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM3,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Dapat disimpulkan di sini bahawa proses pendakwaan berdasarkan kes Tuhan Harun di Mahkamah Syariah melibatkan beberapa langkah yang perlu diikuti bagi memastikan keadilan dan kebenaran dalam menentukan hukuman yang sesuai. Apabila pendakwaan berjaya dilakukan di mahkamah, suspek ajaran sesat akan diadili dan mahkamah akan menentukan status mereka sama ada bersalah ataupun tidak. Sekiranya mereka didapati bersalah, maka hukuman yang bakal dikenakan mestilah termasuk proses pemulihan akidah yang hanya dapat dilaksanakan di Pusat Bimbingan Islam sebagaimana yang diperuntukkan di bawah Akta ataupun enakmen kesalahan syariah negeri. Hakim mestilah mengemukakan hukuman dihantar ke Pusat Bimbingan Islam sebagai ganti pemenjaraan biasa. Akhir sekali dapat disimpulkan di sini berdasarkan kajian yang telah saya lakukan, pendakwaan ialah proses yang dilakukan oleh pihak pendakwa untuk membuktikan bahawa orang yang tertuduh telah melakukan kesalahan jenayah yang terkandung dalam pertuduhan yang difailkan di mahkamah.
Pendakwaan biasanya dilakukan oleh pendakwa raya bagi kes sivil atau ketua pendakwa syar'i bagi kes syariah atau oleh pegawai yang bertugas di bawah bidang kuasanya. Dalam konteks jawatan ketua pendakwa syar'i, beliau dilantik untuk menjalankan tanggungjawab serta tugasnya untuk negeri masing-masing di Malaysia, serta pelantikannya dijalankan mengikut enakmen pentadbiran agama Islam negeri yang berkaitan. Pengkanunan Undang-Undang Tata Cara Jenayah Syariah di peringkat negeri pada masa ini adalah satu usaha murni yang patut diberi sanjungan dalam konteks prosedur undang-undang. Keupayaan pegawai penguatkuasa agama, pendakwa syar'i dan mahkamah syariah serta jabatan dan jabatan yang berkaitan digunakan dalam usaha murni ini. Sekian penerangan dari saya berkenaan peranan pendakwa di mahkamah syariah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.